وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan akhina al-fadhil Ustaz Jafri hafizahullah mata'allah bisihatin wa afiyah, para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama-sama bertemu dan majlis pada malam ni agak berbeza juga sebab ada dua kumpulan, satu kumpulan anak-anak, satu kumpulan ibu-ibu dan bapa-bapa. Ya. Jadi untuk mulanya kita pergi dulu pada bahagian anak-anak. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita-kita semua. Di dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahul Qur'an an zikri wa mas'alati faqad a'taituhu afdala ma u'tiya bihi as-sa'ilun. Sesiapa yang disibukkan dengan Al-Quran, sesiapa yang disibukkan dengan Al-Quran, sehinggalah kesibukannya dengan Al-Quran itu dia tidak sempat berzikir sebanyak-banyak zikir seperti orang lain. Macam anak-anak kita yang hafal Quran, habis saja solat langsung pegang Quran sebab nak hafal. Macam pelajar-pelajar Al-Quran yang sentiasa Al-Quran itulah yang menjadi wiridnya. Kalau nak dikirakan dengan wirid-wirid yang lain, mungkin wirid-wirid yang lain tak banyak, tetapi Al-Quranlah yang lebih banyak dan sebati dalam hidup mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka kesibukan dengan Quran tu bukan sekadar dengan anak-anak ni. Kita-kita yang dewasa ni pun kalau kita sibukkan diri kita dengan Quran. Saya ada seorang pelajar yang Masya Allah sesudah dia pencin baru dia mula hafal Quran. Baru dia mula hafal Quran. Yang Alhamdulillah sesudah 2 tahun dia hafal, dia dapat mengkhatamkan 30 juzuk hafazan. Dan hidupnya Masya Allah sentiasa berjalan ke sana sini pegang Quran. Kalau ustaz-ustaz datang ceramah di masjid Al-Faizin Kepung akan kenal ada seorang pakcik yang selalu pegang Quran, yang kalau ustaz-ustaz baca Quran tersalah pun, ustaz salah tu. Sebab apa? Dia hafal 30 juzuk Quran. Dan mula menghafal selepas pencin. Maka Masya Allah, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran sehingga dia tak sempat nak berzikir seumpama orang lain yang banyak berzikir, tak sempat nak berwirid seumpama orang lain yang mungkin banyak wirid-wiridnya, maka wirid-wirid bagi dirinya hanyalah ulang baca Quran. Macam adik-adik ni, apabila kita dah niat hafal Quran, kita kena ingat hafal Quran ni kita bertanggungjawab seumur hidup. Bukan hafal Quran sampai khatam aja. Hafal Quran ni kita bertanggungjawab untuk jaga dia seumur hidup. Seumur hidup kena jaga Quran tu. Maka dengan sebab itulah tak boleh kita target khatam aja.
Saya nak hafal Quran sampai khatam, ya, selepas khatam ya tak diulang. Ramai yang target hafal Qurannya sehingga khatam, kemudian selepas dia khatam dia tak ulang, maka dia tak ingat. Maka tak ingat Quran ni bukan dosa kecil, tak ingat Quran ni dosa besar. Maka dengan sebab itu bila kita dah pun letakkan diri kita dalam bidang ni, kita kena sungguh istiqamah nak jaga Quran, ya, nak jaga kitabullah. InsyaAllah kalau kita ikhlaskan niat, Allah bantu kita untuk dipermudahkan, ya. Nanti mungkin ada yang dah ambil syahadah. Saya masuk tadi dalam bilik tu, saya tengok Masya Allah gambar-gambar pelajar-pelajar yang dah, ya, dah ambil syahadah dan sebagainya. Alhamdulillah, tahniah, ya. Itu tanda kesungguhan. Namun yang dah syahadah pun, kalau dulu pernah syahadah tetapi tak ulang, yang dah syahadah pun lupa juga. Yang dah syahadah pun akan lupa juga. Maka dalam hadis Allah Subhanahu wa taala kata, hadisul qudsi, sesiapa yang disibukkan dengan Al-Quran sehinggalah dia tidak sempat untuk berzikir, dia tak sempat, ya, untuk berdoa. Masya Allah, nak berdoa pun tak sempat sebab nak ulang Quran. Quran yang dia baca tu wajib dia ingat, ya, maka dia tahu doa sunat saja, wirid sunat saja, yang ni wajib. Maka dia ulang supaya dia ingat, supaya dia tak lupa. Maka kata Allah, akan kuberikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Masya Allah, ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang disibukkan dengan Quran. Maka dengan sebab itulah orang yang hafiz Quran ni, dia jangan rasa jangan rasa bimbang dalam urusan rezeki dia. Allah jamin, Allah akan berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada orang yang meminta kepada Allah. Sibukkanlah dirimu dengan Quran, ulangkanlah bacaan Quran, insya-Allah nanti, ya, Allah anugerahkan kepada kita sebaik-baik penganugerahan. Dulu waktu saya masuk Ma'at Tafiz dulu, ada dalam kalangan saudara-saudara yang mengatakan nanti nak makan apa. Masya Allah, ya. Waktu zaman tu bila kita masuk Ma'at Tafiz, ada saudara kata nak makan apa. Rupa-rupanya sungguh apa yang dia kata tu memang saya rasa hari ni. Orang tanya, ustaz nak makan apa? Ya. Bukan sebab tak ada makan banyak sangat. Ya. Nak makan apa sungguh, ya. Nanti nak makan apa kata dia, ya. Alhamdulillah, sungguh bila kita, ya, sedar rupa-rupanya sungguh apa yang dikata tu benar-benar berlaku. Tetapi bukan nak makan apa tu sebab tak ada makanan, ya, tetapi terlebih makan pula, ya. Allah berikan kepada orang yang hafal Quran. Dan hafal Quran ni kena ingat. Macam mana kita nak ingat? Ya. Tahniah pada yang jadi imam tadi, yang dapat baca dalam solat, ya. Dapat baca Quran dalam solat itu bukti kita ingat. Dah hafal, lancar, boleh baca depan kawan, tiba-tiba pergi baca bismillah aja depan ustaz, tak ingat. Tadi depan kawan dah ingat elok, ya, dah ingat elok dah. Baca depan ustaz aja tak ingat, ya. Itu tandanya belum ingat lagi, kena ulang lagi. Baca depan kawan dah lancar, baca depan ustaz juga dah lancar, tiba-tiba takbir Allahu Akbar, baca depan Allah tak ingat, itu tandanya belum ingat, ya, itu tandanya belum ingat. Sebab itu waktu saya jadi guru tasmik di Semakel, saya pastikan pelajar-pelajar saya bawa sajadah. Dan bila dia dah tasmik dengan kita satu muka surat, dua muka surat, habis saja pergi solat, ya, duha, cuba baca balik ayat yang awak baca dengan ustaz tadi. Kalau sangkut dalam sembahyang, awak tak ingat lagi, ulang semula. Ya. Maka tanda kita ingat apabila kita dapat baca di dalam solat. Bila dah boleh baca dalam solat, itu tandanya kita ingat. Dan dalam hadis yang sahih,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza qama sahibul Qur'an ya fi shalah lailan aw naharan dzakarah." Apabila orang yang menghafal Quran, dia baca Qurannya dalam sembahyang siang maupun malam, Quran yang dia hafal tu dia baca dalam solat, dzakarah, dia akan ingat. Wa idza lam yaqum bih nasiyah, dan kalau dia tak baca Qurannya di dalam solat, maka dia akan melupainya. Nah ya, dulu-dulu waktu zaman hafal Quran, saya ada seorang sahabat yang sangat akrab dengan saya, almarhum Ustaz Ahmad Ismail rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau masya-Allah waktu kami sama-sama hafal Quran, tengah-tengah malam akan kejut bangun. Bila bangun aja saya baca sejuzuk, dia baca sejuzuk. Ya, dalam sembahyang malam. Ya, dalam sembahyang malam saya baca satu juzuk, dia ada kat belakang tolong semak. Kemudian nanti dia pula naik ya jadi imam, sambung lagi 4 rakaat ya untuk tahajud, maka dia pula baca sejuzuk. Ya, saya pula kat belakang tolong semak. Begitu keadaan kita. Ya, kita buat baca dalam sembahyang, kawan-kawan bantu, sama-sama bantu, insya-Allah kita akan ingat. Ya. Kemudian ada pula halaqah, masya-Allah, kami sekali duduk baca 1 juzuk, minggu depan baca 2 juzuk, minggu berikutnya baca 3 juzuk, pernah sekali kami duduk baca 15 juzuk. Ya, duduk baca 15 juzuk, sambung sampai 15 juzuk dalam masa 1 hari. Ya. Maka begitu cara untuk kita ya menimbulkan semangat untuk hafal dan juga untuk ingat Quran, untuk jaga Quran. Jadi pernah juga masya-Allah saya ambil masa selama 6 bulan baca Al-Quran ya 3 hari sekali khatam, sehari 10 juzuk, sehari 10 juzuk, 10 juzuk khatam selama 6 bulan. Kemudian ambil pula lagi 6 bulan ya baca pula 15 juzuk 1 hari. Ya 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam. Lepas tu baru ambil syahadah. Ya lepas tu baru ambil syahadah. Baik. Jadi pastikan apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kita lakukan. Hafal Quran bukan sebab nak dapat syurga. Kalau takat kita nak dapat syurga, banyak lagi amalan lain kita boleh dapat syurga. Hafal Quran bukan sebab nak bagi syafaat pada mak ayah. Kalau nak bagi syafaat pada mak ayah, ada lagi amalan-amalan lain yang boleh kita beri syafaat pada mak ayah, termasuk sedekah. Orang kaya pun dia boleh bagi syafaat pada mak ayah dia dalam bentuk sedekah. Ya. Hafal Quran bukan hanya kerana nak dapat pahala. Kalau nak dapat pahala, banyak lagi amalan-amalan lain yang kita boleh dapat pahala. Hafal Quran bukan hanya sekadar kita nak dapatkan kemuliaan. Banyak lagi kemuliaan yang kita boleh dapat melalui ya amalan-amalan yang lain. Jadi hafal Quran ni untuk apa? Ya. Orang yang hafal Quran, Nabi kita katakan hum ahlullah wa khassatuh. Mereka ialah ahli Allah dan VVIP Allah. Ini khusus untuk orang hafal Quran. Orang sedekah dia tak dapat yang ni. Ya. Orang kaya dia tak dapat yang ni. Ya. Maka orang yang hafal Quran ni hum ahlullah wa khassatuh. Mereka ialah ahli Allah dan VVIP Allah. Jadi sebab apa kita hafal Quran? Sebab kita nak jadi ahlullah. Ya, wa khassatuh dan VVIP Allah. Kalau sekadar nak syurga, banyak lagi amalan lain. Kalau sekadar nak tolong mak ayah, banyak lagi amalan lain. Ya, tetapi satu-satunya yang tak ada pada amalan lain ialah ahlullah wa khassatuh. Ya, orang yang menjadi ahli Allah.
dan juga VVIP Allah Subhanahu wa taala. Itu betulkan niat ya untuk adik-adik yang hafal Al-Quran. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan ya man qara al-Quran wa alima wa amila bih. Siapa yang baca Quran dan beramal dengan Al-Quran yang dia baca, albasallahu walidayhi tajan minal hula. Nabi kita katakan Allah akan pakaikan ibu ayahnya dengan mahkota daripada permata, yang mana cahayanya lebih terang daripada sinar cahaya matahari. Di hari kiamat kelak, ibu ayah orang yang hafal Quran, orang yang tekun baca Quran, Allah pakaikan mahkota kemuliaan, sehingga daripada kejauhan pun manusia dah tahu dan kenal, inilah dia orang yang ya anak dia hafal Quran, orang yang anak dia beramal dengan Quran. Maka dia dipakaikan mahkota daripada ya yang bertatahkan permata dan bercahaya yang terang pada hari kiamat kelak. Itu kelebihan-kelebihan ya orang yang hafal Quran ni. Selain daripada tadi yang pertama, jaminan daripada Allah. Ya, orang ni walaupun dia tak banyak zikir, walaupun dia tak banyak berdoa, Allah bagi kepada dia sebaik-baik pemberian. Ya, kemudian masya-Allah, mereka ini juga ialah ahlullah wa khassatuh, ahli Allah dan VVIP Allah. Maka kalaulah kita dah tak ada dah anak yang hafal Quran, tapi kita tahu depan mata kita ada aja anak-anak lain yang hafal Quran, bagi semangat. Ya, bagi semangat kepada anak-anak yang hafal Quran ni. Mudah-mudahan nanti masya-Allah kita juga dapat barakah daripada pemberian dan juga ya kita katakan sokongan yang kita berikan kepada mereka. Ini bahagian anak-anak untuk saya sebut malam ni. Ya. Jadi pastikan nak ingat Quran, baca dalam sembahyang. Selama mana tak boleh baca dalam sembahyang, itu tandanya belum ingat. Ta'ahadu hadzal Quran, kata Nabi. Ya, berpegang teguhlah dengan Quran ni. Maksudnya sungguh-sungguh jaga Quran ni. Sesungguhnya Al-Quran ini lebih liar daripada unta yang terikat. Masya-Allah ya. Quran ni lebih liar daripada unta yang terikat, yang kalau ya kalau tak diperhatikan, kalau tak dijaga, dia akan terlepas. Unta yang dah terikat pun, tapi kalau tuan dia jarang-jarang tengok, ya, bila dia tak kenal tuan, susah nak dijinakkan, ya, susah nak mendekat kepada dia pun susah. Maka begitulah juga Quran ni. Ya, kalau kita dah hafal 30 juzuk sekalipun, tapi kita tak ulang baca, tak jinakkan dia, maka akhirnya liar dan sukar untuk lekat di dalam hatinya. Bila dah hafal 30 juzuk, bahagikan kepada 3. Satu, surah-surah yang kita dah ingat, tanda dengan warna hijau. Ya, semua surah yang kita dah ingat ni tanda warna hijau. Surah ni jangan baca kecuali waktu-waktu kita sibuk, sambil memandu, ya, sambil kita berjalan petang-petang, ya, baca surah ni. Sebab surah ni kita dah ingat elok dah, jadi tak perlu kita nak tumpu duduk bertekun, sebab kita dah ingat. Ya, maka surah ni jangan buang masa untuk baca pada waktu-waktu yang perlu kepada penempuan penuh. Ya, sambil-sambil memandu aja. Saya nak ke Cyberjaya daripada rumah di Bukit Beruntung, ya, untuk surah-surah hijau saya boleh baca 3 juzuk. Ya, sehala perjalanan 3 juzuk, hala balik pula 3 juzuk, dapat 6 juzuk. Ya, satu hari. Ya. Jadi kejap aja boleh khatam. Ya, bila semua surah-surah kita jadi hijau. Ya. Jadi 1 juzuk dalam 25 minit. Ya, 1 juzuk dalam 25 minit bila kita sungguh ingat. Maka surah yang hijau ni baca waktu-waktu memandu, waktu sambil berjalan petang-petang, ya, mulut kita sentiasa baca.
Pergi bazar Ramadan pun baca. Ya, malam nak jadi imam tarawih. Ya, kalau baca sambil berjalan tu ingat, malam ni insya-Allah ingatlah. Ya. Jadi itu surah-surah yang kita dah ingat. Yang kedua, surah yang kita warnakan dengan warna kuning. Surah yang warna kuning ni kita ingat, tetapi perlu buka Quran. Kalau tutup Quran macam tak berapa nak nampak. Bila buka Quran boleh baca. Ya. Baca seorang-seorang dah ingat, tapi kalau baca dengan kawan masih agak gugup. Baca dalam solat kadang-kadang tak nampak, sedangkan baca seorang-seorang ingat. Ya, maka surah tu kita tanda dengan tanda kuning. Bila kita nak baca, ya, ambil tiap-tiap hari, bagi waktu khusus untuk dia. Ya, contohnya kita baca, ya, pada waktu-waktu, ya, selepas maghrib ke, selepas subuh ke, ya, ada waktu khusus untuknya. Lama kelamaan kalau kita jaga surah ni, jangan bagi lebih daripada 7 hari ditinggalkan. Ya, jangan lebih 7 hari. Ya, ditinggalkan. Maksudnya, ya, susun surah-surah ni, rotitkan, ya, aturkan supaya kita dapat baca semua yang kita dah hafal tadi. Yang dikuningkan jangan lebih daripada 7 hari ditinggalkan. Ya, jangan tinggal lebih 7 hari. Maksudnya dalam 7 hari itu mesti berpusing balik kitaran dia. Lama kelamaan kalau kita buat macam tu, dia akan tukar jadi hijau. Bila dah boleh baca lancar dalam solat, ya, sambil berjalan ke mana pun boleh baca, orang kejut tengah malam suruh baca pun boleh. Ya, itu tandanya dia dah hijau. Maka pindahkan dia masuk ke kolom hijau. Ya, maka yang kuning akan tinggal lebih sikit. Yang berikutnya warna merah. Warna merah, surah yang kita langsung tak ingat, macam nak kena hafal semula. Ya, dulu saya ingat tapi sekarang tak ingat. Ya, surah yang macam tu warnakan dengan warna merah. Dan pastikan 3 hari sekali baca, 3 hari sekali baca, 3 hari sekali baca. Surah-surah yang merah ni sampailah dia berubah jadi kuning. Walaupun sekadar baca dengan tengok mushaf, buka mushaf baca, jangan tinggal. Kalau tinggal akan lupa langsung. Ya, itu pembahagian dia. Saya buat macam tu, alhamdulillah. Ya, dapat menjaga keseluruhan daripada 30 juzuk Quran. Pernah juga pergi untuk program sabat. Sabat ni maksudnya untuk, ya, dites, ya, hafazan kita. Kemudian berikutnya diberi tokoh hufaz negeri, kemudian diingatkan, Ustaz, tahun depan Ustaz tak masuk lagi. Ya, tahun depan Ustaz tak masuk lagi. Ya, sebab dah diberi dah jadi tokoh hufaz. Ya, bagi peluang pada orang lain. Baik. Untuk bahagian, ya, ibu-ibu, ya, dan juga ayah-ayah yang ada di sini, ya, pada malam ni kita bawa kitab Suluhan Kasih. Suluhan Kasih ni saya terjemahkan daripada kitab Dalailul Khairat Imam, ya, Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana Imam Jazuli ni salah seorang daripada tokoh ilmuwan di Maghribi, dan beliau ni masya-Allah, ya, mengarang kitab ni, ya, selama 16 tahun. Imam Jazuli karang kitab ni selama 16 tahun, dan saya menterjemahkannya mengambil masa 4 tahun. Ya, ambil masa 4 tahun, rujuk kitab-kitab, rujuk syarah-syarah para ulama, ya, yang akhirnya dapatlah diterjemahkan. Ia merupakan himpunan selawat-selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni, ya, selawat merupakan salah satu daripada, ya, tali penghubung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang berselawat kepada baginda akan disampaikan kepada baginda Nabi nama-namanya. Semua selawat umatku akan disampaikan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan nama fulan bin fulan berselawat kepadamu. Dan, ya, dalam hadis yang sahih Nabi kita katakan, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Sesiapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala
akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Siapa yang berselawat kepada Nabi kita sekali, Allah akan balas dengan 10 kali selawat. Nabi kita SAW tidak memerlukan selawat kita semua, sebab Allah mengisytiharkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat daripada Allah itu takkan dapat ditandingi oleh seluruh selawat umat ini. Ya, kalau seluruh umat manusia berselawat pun takkan dapat menandingi selawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tak perlukan selawat kita semua, tetapi kitalah yang perlu berselawat. Kenapa? Kerana kita sangat memerlukan selawat Allah. Apabila Allah anugerahkan selawatnya kepada Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad juga beroleh peluang selawat daripada Allah, iaitu dengan cara kita berselawat kepada baginda, maka Allah balas dengan selawat. Sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah jadikan selawat ini wajib ke atas kita, iaitu di dalam sembahyang, supaya setiap hari orang yang solat berpeluang mendapat rahmat selawat daripada Allah. Ya, supaya orang yang solat dia berpeluang dapat selawat daripada Allah. Itu tanda kasih sayang Allah kepada umat ini. Allah jadikan selawat itu sebagai satu kewajipan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga ke atas umat baginda di dalam solat. Maka Imam Al-Yazuli telah mengumpulkan, telah mengarang, ya, lantunan selawat-selawat yang sangat indah, yang jami', yang mengumpulkan, ya, jutaan, ribuan, bahkan berbilion jumlah selawat. Nabi kita katakan di hari akhirat kelak, orang yang paling hampir dengan baginda ialah aktsaruhum salatan alayya, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Makin banyak kita berselawat kepada baginda, maka makin dekatlah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Semua orang nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang nak dikumpulkan dengan baginda. Ya, dalam kitab ni disebutkan, ya Allah, kami telah beriman dengannya, tetapi kami belum pernah bertemu dengannya. Janganlah kau haramkan kami, ya Allah, daripada melihatnya pada hari akhirat kelak. Masya Allah. Sampai begitu bentuk-bentuk lantunan doa, ya, yang penuh keindahan, kerinduan terhadap Nabi SAW. Pengarang ni tuan-tuan, beliau meninggal dunia, kemudian 70 tahun selepas beliau meninggal dunia, kuburnya digali untuk dipindahkan, ya, kuburnya ke tempat lain. Maka ketika mana mereka menggali kubur Imam Yazuli, mereka dapati jasadnya tidak mereput, bagaikan orang yang, ya, dalam hal keadaan tidur, walaupun selepas 70 tahun beliau dikebumikan. Begitulah barakahnya, Masya Allah, ya, kitab yang beliau tulis, ilmu yang beliau wariskan kepada kita semua, sehingga Allah tunjukkan apabila orang itu banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pelihara dia dengan penuh kasih sayang, hatta dengan jasad dia pun terpelihara walaupun telah dikebumikan di dalam tanah. Begitulah kemuliaan Imam Yazuli, sehingga dikatakan itu salah satu daripada karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi insya-Allah pada malam ni, ya, kita baca himpunan selawat ni, ya, sedikit supaya kita dapat berkat, dan buku ni kawan-kawan kita beri secara percuma kepada semua, ya. Mudah-mudahan kita amalkan dan pahala sampai kepada mereka yang telah, ya, menginfakkan, ya, dana untuk pemberian kitab ini kepada, ya, penuntut-penuntut dan juga mereka yang hadir di majlis ilmu.
Ini sebagai bekal kita lah. Nak hafal Quran macam adik-adik kita tak mampu, paling kurang tidak banyakkan berselawat. Ya, paling kurang tidak banyak berselawat. Contoh selawat dalam ni, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bi'adadi aqtaril matar. Ya Allah, sampaikanlah ucapan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebanyak titisan air hujan. Boleh kita kira titisan air hujan? Tak boleh kira. Begitulah banyaknya selawat kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi awraqil asjar. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebanyak sejumlah dedaunan pepohon-pohon. Sebanyak mana pohon kayu yang ada atas muka bumi ini, sebanyak itu ya selawat kita. Masya Allah. Ya, itu himpunan selawat yang telah ditulis oleh Imam Al-Yazuli. Jadi saya nak berikan penerangan sedikit bagaimana cara kita nak mengamalkannya. Mudah-mudahan ada masa masing-masing baca, ya, dan bukan sekadar baca, terjemahannya pun ada. Baca juga terjemahannya supaya kita hayati apa yang kita amalkan dan apa yang kita baca. Kitab ni dia ada 8 hizib ataupun 8 wirid, bermula pada hari Isnin dan berakhir pun pada hari Isnin. Kita mula baca pada hari Isnin dan kita akan khatam kitab ni pun pada hari Isnin. Ya, dia mula dengan wirid hari Isnin, kemudian besoknya Selasa, sampailah kepada Isnin ya ke depan. Ya, biasanya yang diamalkan oleh para ulama kita, mereka memulakan pada waktu asar hari Isnin. Dia mula pada asar hari Isnin dan dia akan khatam selepas subuh hari Isnin minggu depan. Dia akan khatam pada asar pada subuh Isnin minggu depannya. Kemudian pada Isnin tersebut juga, Isnin yang dia khatam tu, dia khatam waktu subuh, maka waktu asar dia mula baca semula. Waktu asar dia mula baca semula hizib hari Isnin, sambung Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin semula, subuh dia khatam, asar dia mula. Begitulah ya dilakukan sepanjang hayat. Ramai guru-guru kita yang mengamalkannya, dan ini salah satu daripada bacaan yang dipegang oleh pahlawan-pahlawan Islam. Di zaman dahulu mereka jadikan bacaan ini sebagai salah satu daripada cara munajat untuk mereka memohon pertolongan dan bantuan Allah dalam kehidupan mereka, terutamanya ketika dalam kesempitan dan dalam kesusahan. Jadi kita tengok pada halaman yang ke-11, tata cara membaca Dalailul Khairat. Kitab ini terbahagi kepada 8 bahagian. Bermula dengan doa Dalailul Khairat, tata cara berselawat dan wirid hari Isnin yang pertama. Sewajarnya pembacaan kitab ini dimulakan pada hari Isnin, kemudian dibaca 6 bahagian yang berikutnya secara berurutan mengikut hari-harinya, yang akan berakhir juga pada hari Isnin di bahagian ke-8, yaitu wirid hari Isnin yang kedua dan doa pengkhataman. Macam saya katakan tadi, mulakan pada waktu asar hari Isnin dan khatam pada subuh Isnin minggu hadapannya, dan pada hari Isnin tersebut juga nanti kalau nak mulakan semula, mulakan selepas asar. Begitulah dilakukan secara berterus-terusan sepanjang hidup. Bacaan Asmaul Husna dan 201 nama-nama Nabi SAW digalakkan jika ada keluasan waktu. Dalam ni juga ada zikir Asmaul Husna dan juga ada zikir Asmaun Nabi, nama-nama Nabi SAW. Maka nama-nama baginda Nabi dan juga Asmaul Husna tu, kalau kita ada masa yang banyak baca, ada masa yang banyak baca.
Kalau tak ada masa, maka cukuplah dengan baca wirid-wirid harian yang telah disusun. Doa Dalailul Khairat hanya dibaca bersama wirid hari Isnin yang pertama sahaja. Adapun pada hari-hari yang lain, hanya terus membaca bacaan hari tersebut setelah membaca bacaan-bacaan berikut. Ya. Untuk hari-hari yang lain, hari Selasa, Rabu dan seterusnya, kita baca bacaan ni yang bawah ni. Ya. Hari ni hari apa? Sabtu. Ya, maka kita nak baca wirid hari Sabtu. Jadi mulakan baca dengan bacaan di halaman yang ke-11. Kawan-kawan yang tak ada boleh ambil sekali kitab supaya kita dapat baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik. Allahumma inni ataqarrabu ilayka bis salati ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulik sayyidil mursalin sallallahu ta'ala wa sallam alaihi wa alaihim ajma'in imtithalan li amrika wa tasdiqan lahu wa mahabbatan fihi wa shawqan ilayhi wa ta'ziman li qadrihi wa li kaunihi sallallahu alaihi wa sallam ahlan li dhalik fataqabbalha minni bifadlika waj'alni min ibadika as-salihin ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهه عندك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 3 kali itu adalah jumlah paling banyak. Kalau baca sekali pun sudah memada. Ya, 3 kali itu jumlah yang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, langsung pergi pada wirid hari Sabtu, halaman 163. Maksudnya peraturan baca dia macam tu. Kalau kita baca untuk hari-hari yang lain selain daripada hari Isnin. Muka surat 163. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa a'tihi al-wasilata wal fadilata wad darajata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma 'azzim sya'nahu wa bayyin burhanahu wa ablig hujjatahu wa bayyin fadilatahu wa taqabbal syafa'atahu fi ummatihi wasta'milna bi sunnatihi ya rabbal alamin ya rabbal arshil azim. Allahumma ya rabbi ihsyurna fi dhumratihi wa tahta liwa'ihi wasqina bi ka'sihi wanfa'na bi mahabbatihi آمين يا رب العالمين.
اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام واجزه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك، وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الأرواح والأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها، وبطاعة الأجساد الممتلئة بعروقها، وبكلماتك النافذة فيهم، وأخذك الحق منهم، والخلائق بين يديك ينتظرون فضل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك، أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني، وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك، صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم، وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد عدد فضلك، وصل على سيدنا محمد عدد جودك، وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد أرضك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك من ملائكتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر، وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك،
ويشهد أنك أنت الله. وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك. وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك. وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك. وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى. وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها. وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها. وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه. وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها. وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال غير ذلك. وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى. وصل على سيدنا محمد عدد النمل. وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة. صل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة. وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك. وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة. صل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة. وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار. وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه. وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحب ويرضاك. وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي. أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيسا ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا موسى ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زاد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظة ابنة سيدنا شعيب. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما
وذاق كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكلفت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرصات القيامة واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلما وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون
ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيتني بجمع هذا الكتاب ويسرت علي في الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباب أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوني يا وهاب يا غفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط به علمك من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيارة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرامك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأفضل وأتم وأعم ما جزيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في 7 سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, di belakang tu ada lafaz ijazah, maka saya ijazahkan halaman 236. Saya ijazahkan kitab Dalailul Khairat kepada semua yang mengikuti bacaan tadi, dan mudah-mudahan diamalkan dan sebati dalam kehidupan kita dengan banyaknya selawat kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang dekat dengan baginda dan diberikan nusrah pertolongan dalam kehidupan kita sepanjang kita mengamalkan bacaan selawat yang banyak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan pada semua, ajaztukum jami'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kitab ni boleh masing-masing ambil seorang satu dan jadikan panduan dalam mengamalkan. Wallahu a'lam.